نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد yang saya muliakan seluruh jawatan kuasa Surau Al-Jalil, Sahibul Fadilah Tuan Imam, Tuan Bilal, para asatizah, seterusnya tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan kurnianya dapat sama-sama kita berkumpul sekali lagi, dan insya-Allah kita akan meneruskan pembacaan hadis kita, dan kita masih lagi berada pada hadis yang ke-36. Bagi pada tuan-tuan yang mungkin yang sedang mengikuti secara live ataupun yang sedang berada di dalam surau, boleh lihat kepada hadis yang ke-36, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Jadi kita telah pun membincangkan iaitu sebahagian kecil daripada matan hadis ini, yang mana kalau kita boleh lihat, tema utama bagi hadis ini adalah mengenai balasan sesuai dengan perbuatan. Dan kita telah melihat bagaimana Nabi SAW menyebutkan, man naffasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Iaitu barang siapa yang mana meringankan satu penderitaan saudaranya di dunia, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan meringankan penderitaannya pada hari kiamat. Kita dah bincangkan kenapa kenapa di dalam hadis ini Nabi SAW menggunakan kalimah nafasa. Iaitu kalimah nafasa ini adalah seperti mana seseorang yang bernafas, kalau keadaan ketika mana dia sedang sesak nafas, kemudian dia boleh kembali bernafas, itu adalah satu kelegaan buat dia. Dan hadis ini nak menunjukkan kepada kita, man nafasa itu adalah bukanlah dalam erti kata kita menolong itu, kita kena menolong kalau boleh biar settle urusan dia tu. Tidak. Dalam hadis ni mengajarkan kita man nafasa. Maksudnya apa? Yang meringankan. Apa-apa sahaja perkara yang boleh meringankan saudara kita, saudara mukmin kita, maka itulah yang dimaksudkan dengan nafasa. Sebagai contoh, kalau ada kawan kita ada hutang. Katalah dia hutang 20,000. Banyak tuan-tuan 20,000. Nafasa itu bermaksud kalau kita boleh mengeluarkan sedikit, kata ambillah 1,000 ni, aku bantu hang. Dan orang yang menerima bantuan tersebut, dia akan rasa lega. Dia lain konsepnya dengan izalah. Maksudnya dia menghilangkan terus. Maksudnya kalau ada orang, itu sebenarnya lebih baik. Maksudnya kawan kita macam tadi, dia berhutang 20,000. Lepas tu kita pun datang, tak apa aku settlekan 20,000, dia bagi, settle hutang kita. Tetapi nafasa ini nak menunjukkan bahawa apa-apa perkara yang melegakan seseorang mukmin itu, bukanlah dalam erti kata material saja. Tapi kadang-kadang kehidupan kita bermasyarakat, contohlah kata ketua blok, apa yang selalu dilayannya? Aduan orang ramai. Duduk dengar dia. Orang ni kata blok ni kata ni gitu. Maksudnya dia mendengar luahan hati orang kata ahli blok tersebut. Maka itu juga mungkin orang yang tu memang betul-betul susah. Dia ada masalah dan sebagainya. Dia pun dengar dengan baik. Okey, insya-Allah saya akan cuba bantu. Boleh jadi dengan dia memberikan telinga dia untuk dia mendengar tu saja, kadang-kadang boleh melegakan orang. Termasuk juga dalam man nafasa. Bukanlah semata-mata hanya kita tolong dengan duit, kita tolong angkat barang, tak. Apa-apa saja yang mungkin
Mungkin kadang-kadang kita bercakap dengan dia, dia nak bercakap dengan kita, dia nak meluahkan sesuatu. Mungkin dia dalam keadaan orang kata apa, yang sesak, dalam keadaan yang mana mungkin kemurungan dan sebagainya. Tetapi bila dia bercakap, ada orang yang dia percaya, orang boleh berikan telinga untuk dia dengar, dia rasa lega. Itu juga termasuk dalam man nafasa. Dalam erti kata lain maksudnya apa? Kita katakan kadang-kadang nafasa ini boleh dijadikan bantuan yang kecil pun jadi. Tak ada masalah. Kan? Orang susah, kita bantu sekadarnya. Bukanlah kata kalau orang tu susah, encik susah apa? Saya susah, saya tak ada rumah. Kita nak belikan rumah untuk dia, tak semestinya. Kita bantu. Kalau kita tak bantu, ataupun kita ada jalan untuk kita bantu saluran, maka kita bantu. Kita panggil zakat ke, minta tolong tengokkan review orang ni, boleh ke tak? Dia termasuk dalam asnaf ke? Kalau boleh, bantu dia. Maka itu juga dimasukkan dengan nafasa. Dan apa balasannya? Allah Subhanahu Wa Taala yang kita bantu itu di dunia, tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis ini Nabi kata Allah Subhanahu Wa Taala akan meringankan kehidupan kita di kurabi min yaumil qiyamah. Allah Subhanahu Wa Taala akan melegakan kita, menyenangkan kita pada hari kiamat. Dan pada pertemuan yang sebelum ini kita dah bincangkan betapa kita katakan berkecamuknya seseorang itu apabila dia berada di padang mahsyar. Duduk seorang diri, memikirkan tentang diri dia, yang mana dia tak tahu apa kedudukan aku sekarang ni, apa buku catatan aku diberikan daripada belah kanan ke, belah kiri ke, ataupun diberikan daripada belakang. Kesemuanya itu menggambarkan kesusahan apabila kita berada di padang mahsyar. Tetapi mungkin dengan pertolongan yang kita tolong sahabat kita, orang mukmin yang lain, maka dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kelegaan, sedikit kelegaan buat kita ketika mana kita berada di akhirat, iaitu di padang mahsyar. Dan seterusnya tuan-tuan, Nabi SAW menyebutkan, "Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Dan barang siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, kata Nabi SAW, maka Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Maka ini adalah bahagian yang kedua yang Nabi SAW sebutkan. Mu'sir ini apa tuan-tuan? Dalam kebanyakan ya, apabila para ulama mensyarahkan ataupun mensyarahkan hadis ini, bahkan dalam hadis-hadis yang lain juga, mu'sirin ini adalah orang yang maksudnya orang yang mempunyai hutang. Orang yang mungkin dia hutang keliling pinggang ataupun dia mempunyai hutang. Dan kita tahulah orang yang berhutang ni kehidupan dia tu susah. Kan? Mungkin terpaksa meminjam dengan orang. Nak makan pun terpaksa pinjam beras. Kan? Macam apa? Alibaba punya lapuk. Nak kena pinjam beras kepada abang dia. Nak menunjukkan ada juga keadaan orang di mana mereka ini berada dalam kesusahan dan terpaksa berhutang. Dan musirin, yang mana yang mana Allah dalam hadis ini mayyassara, iaitu orang yang memudahkan adalah orang yang dalam kondisi lapang untuk dia membayar hutang. Sebab kalau kita melihat dalam kategori orang yang berhutang ni, dia ada dua keadaan. Satu keadaan di mana dia memang berhutang, tapi dia boleh bayar sikit-sikit. Maksudnya dia dalam keadaan yang lapang. Dia boleh selesaikan hutang dia. Mungkin dia ada sebelum ni dia ada pinjam dengan siapa-siapa, sahabat dia ke dan sebagainya. Tapi dia dalam kondisi yang mana dia status dia tu, kondisi dia itu, dia boleh untuk memulangkan ataupun dia boleh untuk membayar hutang dia kembali. Mungkin dalam contoh, dia nak pinjam 1,000 kata. Dia kata aku bayar dalam tempoh setahun. Dan setahun itu dia konsisten, dia boleh bayar. So maksudnya orang tu dalam keadaan yang lapang. Dia tidak, kita katakan dia tidak berada dalam keadaan yang terlampau susah. Tapi ada juga keadaan di mana orang yang berhutang ni dan dia memang susah. Jadi kondisi orang yang berhutang tu kita boleh tengok ada dua keadaan. Satu yang memang dia berhutang, kadang-kadang kita pun banyak hutang ke, ada kat kredit lah, apa benda lah macam-macam lah, tapi kita boleh bayar. Tapi kadang-kadang ada orang yang memang dia berhutang ni memang dia tak boleh nak bayar. Bila dia dah tak boleh bayar, dan benda itu akan kadang-kadang susah dia tu bertimpa-timpa kepada diri dia. Sebab itu, bila kita lihat, kalau seseorang, dan kita melihat dari sudut perspektif apa pula. Sebagai contoh, katalah kita ni mungkin Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan, kurniakan kita ni, mungkin kita ni berada sedikit. Kita ada duit. Dan mungkin ada orang pinjam, kita pun bagi pinjam kepada dia.
maka kita perlu tengok kondisi orang tu macam mana. Bagaimana kita katakan, baik, kalau dia boleh bayar ikut masa tu, time tu, tak ada masalah lah. Itu kes yang orang kata orang yang berhutang dan dia boleh bayar. Tetapi kalau kita ada orang pinjam duit kepada kita dan kita tahu dia ni susah, bukan buat susah, bukan buat pinjam duit kita tiap-tiap bulan, orang yang kita pula macam nak mengemis minta hutang tu kat dia, sedangkan dia hutang dengan kita. Kan, kita tengok dia, seronok dia letak kat Facebook, bercuti lah, ke mana lah, hutang kita tak bayar. Kita nak mengutip je tu macam pengemis nak kutip kat dia. Hantar WhatsApp, blue tick je. Tak tengok pun, dia tak balas pun. Kalau orang macam ni, nanti kita bincang lain. Tapi ini kategori orang yang betul-betul susah. Maka para ulama' sebutkan, ada beberapa perkara yang boleh dilakukan oleh orang yang memberikan hutang tadi. Antaranya, sedang ada sebahagian ulama' menyebutkan, wajib untuk dia memberikan tangguh kepada orang tersebut. Ini jenis orang yang susah betul. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Dan surah Al-Baqarah kita lihat. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Maksud tangguh tu apa? Maksudnya sama ada dia boleh jadi tangguh ni ada dalam beberapa keadaan. Tangguh tu kiranya mungkin tak apalah, hang bayar bila hang ada duit, hang lapang sikit, hang ada duit lebih sikit, hang bayar je. So itu adalah orang kita katakan orang yang memberikan hutang, pemiutang yang baik. Dia memberikan kelapangan kepada orang yang berhutang dia tu untuk dia menyelesaikan hutang dia. Dan kita tahu kondisi dia tu sangat susah. Dalam keadaan ini wajib orang yang bagi hutang tu untuk memberikan penangguhan berdasarkan ayat ini. Dan ada lagi satu, bahkan yang lebih baik daripada itu, sama juga Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Al-Baqarah, wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apa maksud dia? Dan kalau kamu menyedekahkan, maksudnya kita selesaikan. Maksudnya tak apalah, hang tak payah bayar hutang aku. Iaitu sebahagian atau semua hutang itu. Boleh juga dia kata tak apalah, kau bayar 500 je lah, dia pinjam 1000, kau bayar 500 je, tak apa, ada duit hang bayar. Itu satu keadaan. Ataupun boleh jadi orang yang kalau memang betul-betul pemurah, 1000 ni tak apalah, halal je lah untuk kamu. Maka itu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan adalah yang paling lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maka begitulah keadaan. Ini sebenarnya interaksi kita dengan orang, tuan-tuan. Kadang-kadang kita tak tahu. Mungkin ada orang susah nak pinjam duit dengan kita. Ataupun kadang-kadang mungkin kondisi kita sendiri pada satu masa mungkin terpaksa meminta. Maka inilah yang diajarkan oleh agama kita. Apa-apa kesusahan yang berada ataupun yang berlaku pada orang mukmin, saudara kita, kawan kita, sahabat kita dan sebagainya, maka wajib untuk kita memberikan pertolongan kepada dia. Dalam kes yang kita sebutkan tadi, dalam kes hutang ini, maka begitu. Kalau dia memang orang yang betul-betul susah, kita tahu dia ni orang yang ikhlas, memang betul-betul susah. Kita tahu memang dia tak boleh nak bayar. Maka yang lebih baik apa dia? Untuk seseorang itu, pertama, dia boleh memberikan penangguhan kepada orang itu untuk bayar. Maksudnya apa? Dia kena selesaikan juga, tapi ada penangguhan. Orang kata apa? Moratorium lah. Macam dulu masa kita PKP dulu. Kan, boleh bayar lambat sikit, tak ada bayar kan. Tahu orang susah. Tapi sebenarnya nanti bila tahun yang akhir tu banyak juga kita kena bayar. Nak menunjukkan seolah-olah sebegitulah. Dan begitu juga boleh seseorang itu untuk dia menghapuskan sebahagian hutang dia kepada orang yang susah tersebut. Dan lagi satu apa dia? Sama ada dia juga boleh menghapuskan keseluruhan. Dan kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa antasaddaqu khairul lakum. Maka itu yang lebih baik buat diri kita. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kalau kita nak melihat bagaimana di dalam hadis Nabi SAW, kelebihan-kelebihan yang diberikan kepada orang yang, yelah, kalau kita kata orang yang mampu beri hutang ni orang yang berada lah. Dan kalau dia menyelesaikan ataupun dia menghapuskan hutang-hutang yang kepada orang yang diberi hutang tersebut, dalam banyak hadis Nabi SAW memberikan kelebihan ataupun menunjukkan kepada fadilat kepada perbuatan tersebut. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh dalam hadis Bukhari, hadis yang sahih, dan juga dalam hadis yang Muslim. Nabi SAW pernah bersabda, talaqatil malaikatu ruha rajulin mimman kana qablakum faqalu
"A'amilta minal khairi syai'a?" Qala la. Qalu tadhakkar. Qala kuntu udayinun nas fa'amuru fityani an yunzirul mu'sir wa yatajawwazu 'anil musir. Qala Allah azza wa jal tajawwazu anhu. Para malaikat menerima roh seseorang yang, maksudnya Nabi kata min qablikum, maksudnya cerita mungkin ni kisah orang zaman dahulu. Maka para malaikat berkata, apakah engkau pernah melakukan kebaikan walaupun sedikit? Orang tu kata apa? Saya tidak pernah melakukan kebaikan. Dan malaikat berkata kepada dia, cuba kamu ingat. Ada tak lagi? Tazakkar, dia kata. Cuba ingat, kok ada benda baik yang kamu buat. Ni perbualan antara roh dengan malaikat tersebut. Dan kemudian dalam hadis ni, roh lelaki tersebut, dia menyebutkan, kuntu udayinun nas fa'amuru fityani an yunzirul mu'sir wa yatajawazu 'anil musir. Dia kata apa? Maka dia pun cuba ingat apa benda yang dia pernah baik dia buat. Kemudian dia kata ada satu. Dia kata kan, saya dahulu memberi pinjaman wang kepada orang-orang. Maksudnya dia beri hutang kepada orang. Namun fa'amuru fityani an yunzirul mu'sir. Dan kemudian dia kata apa? Kemudian dia suruh pembantu dia tu untuk menunda orang-orang yang sulit ataupun orang-orang yang susah nak bayar hutang dia. Wa yatajawwazu 'anil musir. Yang mana untuk mengurangi tagihan ataupun yang nak mengatakan supaya dia ni mudah sikit, jadi senang sikit orang yang berhutang tersebut. Dan kemudian qala Allah azza wa jal, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ampuni dosa-dosa dia. Sebab apa? Sebab dia meringankan orang yang berhutang dengan dia. Ni hadis yang sahih tuan-tuan, nak menunjukkan. Begitu juga kalau kita lihat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Dia nak menggambarkan bagaimana kelebihan orang yang memberi hutang dan kemudian orang yang memberikan kelegaan kepada orang yang berhutang tersebut. Dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan, innas salafa yajri majra syatris sadaqah. Sesungguhnya pahala memberi hutang ini mengalir seperti mengalirnya setengah sedekah. Maksudnya apa tuan-tuan? Kalaulah kata kita ni bagi pinjam kat orang 2,000. Nak katakan pahala mengalir kepada kita separuh sedekah. Seolah-olah macam 1,000 tu sebenarnya kita memang bagi pinjam orang. Kalau ikutkan pinjam ni orang akan bagi balik. Tapi dalam hadis ni Nabi SAW sebutkan, orang yang bagi pinjam, bagi hutang kepada orang ni sebenarnya seolah-olah sebenarnya dia telah menjedekahkan 1,000 tu kepada orang tu. Separuh daripadanya. Nak menunjukkan bahawa fadilat, kelebihan orang yang memberi hutang. Satu dia beri hutang, satu dia dah memudahkan urusan orang tu. Mungkin orang tu susah dia bagi hutang. Tapi dalam masa yang sama, ada pahala lain yang mengalir, iaitu pahala memberikan sedekah. Seolah-olah dia sebenarnya telah menyedekahkan separuh daripada duit tersebut. Kerana apa? Boleh jadi, mungkin. Sama ada nanti kalau dia nak tagih hutang tersebut, mungkin dia akan cakap, tak apalah, hang bayar separuh je lah. Apa yang jadi pada 1,000 yang tadi tu? Kita sedekah pada dia. Boleh jadi juga, kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak kira, boleh jadi juga, kalau mungkin 2,000 tu juga sebenarnya kita sedekahkan kepada dia, dengan cara apa? Tak apalah, hang tak payah bayar lah, hang susah. Tak apa. Kira settle lah hutang kau dengan aku. 2,000. Satu, pahala memberi hutang. Sebab untuk memudahkan orang itu. Mengeluarkan dia daripada kesusahan. Dan begitu juga salah satu lagi boleh jadi. Itulah juga ruang kepada dia untuk dia memberikan sedekah. Baik. Dan kalau kita lihat juga, ada beberapa kondisi yang lain, keadaan yang lain, iaitu orang yang berhutang kepada orang lain. Tadi ni dari perspektif orang bagi hutang. Kita pun ada juga kalau kita sebagai contoh, kalau kita berhutang. Apa prioriti kita sebenarnya? Mestilah untuk kita cuba untuk menyelesaikan hutang kita. Ini yang saya sebutkan tadi, ada sebahagian yang kita nak bincangkan. Apa dia? Kadang-kadang orang yang meminjam duit, ada sebahagian, bukanlah semua kita kata. Sebahagian, segelintir. Dia pinjam duit pada waktu itu susah. Tapi bila kadang-kadang mungkin dia dah senang, dia buat tak nampak hutang dia dengan kawan dia tu. Yang tu yang kita sebutkan, sampai ada keadaan pemihutang tu terpaksa seolah-olah mengemis untuk meminta hutang tersebut. Yang tu kita nampak tu dekat media sosial,
makan sedap tu. Mana-mana kedai, restoran Chef Wan lah, mana lah mahal tu tuan-tuan. Dia punya cucur udang RM36 tuan-tuan, saya tengok. Besar pinggan. Boleh habis ni. Boleh kot RM36. Kalau beli takkan tak habis ya. RM36 tuan cucur udang. Mungkin orang yang kaya bolehlah makan kan, tak ada masalah. Tapi nak menunjukkan, dia berhutang banyak. Tapi dalam keadaan, pergi ke sana, tunjuk ini, pamerkan kemewahan. Kau hutang, kau ada hutang dengan orang. Kenapa kau tak selesaikan? Masa kau susah dulu, kawan tu bagi hutang kepada kamu. Untuk kamu memulakan perniagaan ke, untuk kamu memulakan sesuatu ke, untuk kamu melunaskan hutang yang lain ke. Tapi bila kamu dah berjaya, kamu dah ada dalam keadaan musirin. Kamu dah lapang. Sepatutnya kamu kena cuba balik menyelesaikan hutang kamu dengan secepat yang mungkin. Maka dalam kategori ataupun kita bincang tentang hal hutang ni, dia sebenarnya ada dua perspektif yang perlu kita lihat. Satu, pemiutang. Apa yang Islam anjurkan kepada orang yang bagi hutang, macam tadi kita katakan. Dia bagi hutang dan kemudian boleh saja dia untuk dia hapuskan hutang tersebut ataupun dia kurangkan hutang tersebut. Itu dari perspektif pemiutang. Yang mana itu yang agama ajarkan. Ataupun bagi penangguhan. Tak apa, bila waktu orang senang bayar. Dari sudut perspektif orang yang berhutang pula, maka dia perlu berusaha bersungguh-sungguh untuk dia menyelesaikan hutang dia. Sebab itu ada hadis. Bahkan ianya adalah doa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Apa dia? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain. Dan kita ni Nabi ajarkan kepada kita untuk kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini dilindungi daripada hutang yang melampau. Ghalabatid dain. Kita ni dikalahkan dengan hutang. Maknanya kehidupan kita ni bersih berhutang saja. Kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita terhindar daripada hutang. Tapi kalau kita sebutkan tadi, kalau kita termasuk dalam lembah orang yang berhutang, adakah itu salah? Tak salah. Tetapi daripada perspektif kita sebagai orang yang berhutang, maka kita perlu selesaikan dengan segeranya. Baik. Seterusnya Nabi SAW pada hadis yang seterusnya, Nabi SAW menyebutkan, "Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutup aib seorang muslim yang lainnya, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Tuan-tuan, apa yang dimaksudkan satara di sini? Satara ini maksud dia tutup. Satara ni maksud dia tutup. Maksudnya apa? Apabila kita nampak ada aib pada saudara kita, dan aib itu dia boleh dalam beberapa keadaan, ataupun aib itu boleh dibahagikan kepada beberapa keadaan. Sebab dalam hadis ni Nabi SAW sebutkan man satara musliman, iaitu kita tutup apa? Tutup aib. Tutup aib saudara kita. Boleh jadi ada perkara-perkara yang mana aib tu kita nampak pada sahabat-sahabat kita. Apa dia kadang-kadang aib yang kita nampak? Mungkin kita nampak dia pada satu hari melakukan perkara yang tak sepatutnya. Tiba-tiba kita ternampak. Tetapi pada waktu itu, kita sebagai seorang Muslim, kita anggap kalau itu adalah isu peribadi dia, maka kita selesaikan ataupun kita, orang kata buat tak nampak je lah. Itu yang dimaksudkan apabila kita menutup aib saudara kita. Satunya, bila kita nampak dan kemudian kita cuba untuk menutupnya, sama ada dengan kita tidak menghebohkannya kepada orang lain. Itu satu hal dalam satu keadaan. Boleh jadi juga keadaan di mana kita tidak melihat aib tersebut, tetapi kadang-kadang kita mendengar aib tersebut. Kadang-kadang mungkin ada orang bersembang dan sebagainya, dia menceritakan keburukan orang lain. Aib lah. Menceritakan aib orang lain. Dalam waktu itu, apa keadaan yang perlu kita buat? Satunya, kita boleh beredar daripada tempat itu. Kerana apa? Kita tahu ini adalah kalam-kalam ataupun perkataan-perkataan yang tidak baik untuk kita dengar. Tapi selalunya lain pula berlaku. Betul tak tuan-tuan? Bila orang cerita pasal hal orang ni, dia selalunya dia akan ada telinga je datang. Apa dia tanya? Dia nak tanya juga benda tu kan. Kadang-kadang orang tu baru buka mukadimah sikit saja, dia kata, boleh malam ni datang rumah aku. Macam ada sidang pula untuk dia panggil kawan-kawan yang lain untuk menceritakan tentang benda ni. Ataupun dalam satu keadaan yang lain, kalau kita mengenal orang yang diaibkan tersebut,
maka wajib untuk kita pertahankan dia, tuan-tuan. Kalau kita tahu itu bukan sifat yang kita kenal orang yang diaibkan tersebut. Mungkin kita ada seorang kawan yang kita kenal dia sangat-sangat. Dia adalah orang yang mungkin orang yang baik. Tak pernah kita dengar dia bercakap bohong dan sebagainya. Kita kenal dia, memang dia adalah seorang yang jujur. Tapi mungkin ada fitnah-fitnah ataupun cerita-cerita yang kurang elok tentang dia. Dan kalau kita kenal sahabat kita itu adalah seorang yang baik, maka kita boleh untuk kita lawan balik perkataan tersebut. Dan ini termasuk juga dalam kategori kita ini memberikan, orang kata apa, kita defend kawan kita. Kita defend maruah kawan kita yang baik. Itu satu perkara. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah apabila kita menutup aib saudara kita yang lain. Iaitu kita tahu, tetapi kita tidak menceritakannya kepada orang lain. Kita hanya pendam sendiri. Tapi tuan-tuan, aib dan sebagainya ni ada juga, kita perlu lihat juga kesalahan yang macam mana ataupun aib yang macam mana. Kalau mungkin aib perkara yang dibuat itu ialah perkara yang aib, tapi kadang-kadang mungkin melibatkan orang ramai, melibatkan masyarakat dan sebagainya, maka kita perlu tegur ataupun kita perlu lihat perkara tersebut. Tetapi konsep asasnya adalah seseorang Muslim itu, apa-apa sahaja keburukan ataupun keaiban yang ada pada dia, maka hendaklah kita tutup. Seolah-olah macam kita tak nampak lah apa yang kelemahan yang ada pada sahabat kita. Baik, itulah macam contohlah kita dalam kehidupan kita suami isteri, berkeluarga dan sebagainya. Suami tahu kelemahan isteri dia, isteri tahu kelemahan suami dia. Adalah benda-benda, bukan semua orang komplit ataupun kita katakan semua orang itu berada dalam keadaan yang sempurna sentiasa, tak. Ada keadaan di mana-mana. Adakah isteri itu akan menceritakan kepada publik tentang kelemahan suami dia? Dan adakah suaminya juga akan menceritakan kelemahan tentang isteri dia? Tidak. Seorang Muslim yang baik, sama ada lelaki ataupun perempuan, dia akan menjaga aib dia, aib suami dia, dan dia akan menjaga aib isteri dia. Sebab apa? Sebab kita ini sentiasa terdedah kepada kesalahan. Tak ada kita nak kata semua orang sempurna, tak ada. Tak mungkin. Baik. Itu yang perkara yang disebutkan pada bahagian yang seterusnya daripada hadis Nabi SAW. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kalau kita lihat pada bahagian yang seterusnya, Nabi SAW pada hadis tersebut, Nabi SAW menyebutkan, Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Iaitu Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Tuan-tuan, perasan tak tuan-tuan? Perkara yang kita sebutkan daripada awal tadi, ada 1, 2, 3 perkara. Kesemuanya itu nak menunjukkan tentang antara bentuk-bentuk pertolongan yang boleh kita lakukan kepada sahabat kita ataupun orang mukmin yang lain. Apa dia? Satu, kita memberikan keringanan kepada dia. Man nafasa, iaitu meringankan penderitaan dia. Yang kedua apa? Kita bantu kalau dia susah. Kita bagi hutang dan sebagainya. Yang ketiga apa? Kita bantu untuk tutup aib dia. Itu adalah 3 perkara yang dicontohkan dalam hadis ini. Tapi kalau kita perhatikan pada bahagian yang seterusnya, Nabi SAW sebutkan apa? Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah sentiasalah Allah Subhanahu wa taala itu akan menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Pada bahagian yang ini, Nabi sebutkan pertolongan itu secara umum. Maksudnya, kalau bukan daripada kategori yang tadi pun, bukan kita mengurangkan penderitaan, dibagi hutang ke, mengurangkan hutang dia ke, ataupun kita menutup aib dia menutup aib dia. Tetapi apa jua perkara ataupun apa jua yang kita sebutkan sebagai pertolongan, kalau kita menolong sahabat kita, saudara Islam kita, senantiasalah Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita. Nak menunjukkan part yang tadi 1, 2, 3 itu adalah contoh-contoh yang boleh untuk kita bantu. Tetapi dalam masa yang sama, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, Allah sentiasa menolong hamba-Nya selagi mana hamba itu sentiasa menolong saudaranya yang lain. Tolong apa? Tolong dari segala genap. Apa sahaja pertolongan yang memberikan kebaikan, kelegaan,
ataupun yang memberikan kesenangan kepada orang mukmin yang lain, saudara kita, sahabat kita dan sebagainya, maka itu juga senantiasalah Allah Subhanahu Wa Taala akan menolong kita. Dan apa yang sekarang kita sedang hadapi, tuan-tuan? Kalau kita lihat saudara-saudara se-Islam kita yang berada di Palestin, apa yang boleh kita bantu mereka? Kalau kita di sini, doa. Kita nak pergi ke sana berjihad, tak ada seruan jihad lagi, tak ada lagi. Kalau ada pun, tuan-tuan, boleh kalau kita ada niat untuk kita berjihad tu. Sebab dalam sebuah hadis yang sahih dalam Sahih Muslim, Nabi SAW menyebutkan, kalau seseorang itu dalam kehidupan dia ini tidak ada terniat pada diri dia ini untuk dia berjihad di jalan Allah, maka dia akan boleh mati, ataupun kalau dia matinya itu adalah daripada satu cabang kemunafikan. Maknanya dari satu cabang kemunafikan itu ada pada diri dia. Sebab apa? Dia tidak pernah terdetik pun dalam jantung hati dia untuk berjihad di jalan Allah. Sebab tu kita kena ada niat, tuan-tuan. Kalaulah kata mungkin, wallahu alam, kita tak tahu, kalau diberikan seruan jihad dan sebagainya. Tapi seruan jihad ni ada rukun-rukun dia, tuan-tuan. Bukan kita main keluar je pergi, tak. Dia ada syarat dia. Bukan orang kata sembrono. Sahabat ataupun ikhwan kita yang berada di Palestin tu, mereka sudah memang berada dalam keadaan tersebut. Ini kita umat Islam yang lain ni. Bukanlah saya nak kata pergi keluar mengangkat senjata, tidak. Kita ada tata cara dia kalau seseorang itu nak berjihad. Kita nak menunjukkan bagaimana bantuan solidariti kita kepada sahabat lain. Itu yang kadang-kadang kita apa? Kita bangun malam, kita bertahajud, doa, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan kemenangan kepada mereka. Moga-moga itu dikira sebagai pertolongan, yang mana kita memberikan pertolongan. Walaupun orang kata tak nampak apa benda sangat tolongnya, doa je pun. Tak, kita tak tahu, mana tahu. Dalam banyak-banyak kita orang yang berdoa, umat Islam yang berdoa, yang Allah Subhanahu Wa Taala akan makbulkan. Dan begitu juga kalau kita lihat dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan di dalam hadis Mu'jam At-Tabarani, dan hadis ini dinilai sahih. Nabi SAW pernah menyebutkan, la an amshiya ma'a akhin li fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahra. Kata Nabi SAW, sesungguhnya jika aku berjalan ma'a akhin, bersama saudaraku, li fi hajatin, untuk menyelesaikan masalah dia, untuk menyelesaikan hajat dia, ahabbu ilayya, lebih aku suka daripada aku beriktikaf di masjid ini selama sebulan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabarani dan dinilai sahih. Apa maksud dia, tuan-tuan? Nabi kata kalau dia diberi pilihan, kalau ada peluang untuk dia kata apa? Sesungguhnya jika aku berjalan bersama saudaraku yang lain, berjalan itu adalah untuk ikut hajat dia, nak menyelesaikan masalah dia, lebih Nabi SAW sukai daripada dia iktikaf di dalam masjid ini selama sebulan. Bagus tak, tuan-tuan, iktikaf sebulan, duduk kat masjid, boleh buat baca Quran, boleh semayang, boleh zikir, betul tak? Tapi apa yang berlaku? Kita kata itu semuanya kebaikan, semuanya amal soleh. Tapi kadang-kadang kita lupa, kita ada satu sisi yang mana amalan ini dia ada lebih dan dia ada kurang. Sebab itu kalau kita tengok dalam hadis Nabi, para sahabat dia akan tanya, ayul a'malu afdal? Apa amalan yang paling baik? Dia orang dah buat benda baik, tapi dia masih bertanyakan tentang apa yang lebih baik. Kan? Kalau kita tengok banyak, ayul Islam khair, dia kata, apakah contoh Islam yang baik itu, wahai Rasulullah? Dia selalu bertanyakan tentang yang baik. Sedangkan kita tahu setiap amal soleh itu baik, tapi dia mencari mana yang lebih baik. Nak menunjukkan kepada kita apa? Amalan itu, dia ada tingkatan-tingkatan dia. Amal soleh ni tak sama kedudukan dia. Tak sama kedudukan dia. Kalau kita katakan orang yang semayang di surau dengan orang yang semayang di masjid, beza tak? Beza. Musalla, contoh orang yang semayang di surau mana-mana shopping mall, dengan orang yang semayang di masjid, beza pahala dia. Walaupun berjemaah tu banyak berjemaah lah, tapi dia ada benda-benda yang lain yang akan membezakan seseorang itu daripada yang lain. Sedangkan kita semayang di Masjidil Haram, dalam hadis yang sahih menyebutkan, ianya lebih banyak pahalanya daripada orang yang semayang di tempat yang lain. Tentu kita azan dahulu, kemudian saya sambung sedikit saja lagi, kemudian kita solat. So dah masuk waktu, kita azan dulu.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Puan, kita sambung sedikit. Berdasarkan tadi hadis yang kita bacakan, Nabi SAW menyebutkan la an amshiya ma'akhin li fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjidi syahra. Kata Nabi SAW, sesungguhnya jika aku berjalan bersama dengan saudaraku untuk menyelesaikan hajat dia, masalah dia, lebih aku sukai ahabbu ilai daripada aku beriktikaf di dalam masjid ini selama sebulan. Tuan-tuan, sebab tu ulama' dia ada bincang, dia kata antara abid, apa abid ni? Orang yang beribadah, orang kaki ibadah, kaki solat dan macam-macam lagi ibadah yang dia buat. Dengan apa? Dengan orang yang kaya, mana yang lebih baik? Tuan-tuan rasa mana yang lebih baik? Bukanlah nak menunjukkan perbezaan ataupun bukanlah nak perbandingan. Tapi ulama' kata, kalau seseorang itu adalah seorang yang kaya, maka itu adalah lebih baik. Kerana apa? Satunya, orang yang beribadat, abid ini, kelebihan yang ada pada dia itu adalah hanya dapat pada dia. Betul tak tuan-tuan? Dia solat dapat kepada dia. Dia puasa dia dapat pada dia. Dia apa lagi? Baca Quran dapat pada dia. Tetapi cuba kita bayangkan kalau orang yang kaya,
dan dia mempunyai keimanan, orang kaya yang bertakwa. Dia puasa, dia solat, dia boleh buat juga tak? Boleh juga, dia boleh buat. Tapi apa yang dia boleh buat lebih lagi? Dia bantu orang. Dan kalau kita lihat tadi, abid tadi, kalau kita lihat perkara yang dia lakukan itu adalah untuk diri dia. Tapi kalau orang kaya, kalau sebagai contoh, dia infak. Macam tadi kita katakan. Contoh orang kaya, dia memberikan hutang kepada orang lain. Satu je dah dapat pahala sebab dia bagi hutang pada orang lain. Dan satu lagi adalah pahala sebab dia dah meringankan orang lain. Dalam erti kata lain, orang yang kaya itu dia akan dapat lebih lagi. Sebab dia memberikan manfaat kepada orang yang lain. Dia bantu orang yang lain. Dia bayar zakat. Dia selesaikan masalah orang ni. Dia bantu orang ni. Daripada hanya seorang yang abid, dia hanya beribadah hanya untuk diri dia saja. Bukanlah nak kata abid tu tak bagus, bagus juga. Tapi manfaat mana yang lebih lagi? Kita katakan, orang yang mempunyai wang ataupun orang yang kaya yang bertakwa itu dia ada kelebihan di sini. Dia dapat juga, dia ibadat juga, dia dapat pahala beribadat. Tapi dia ada lebih apa lagi? Dia ada duit, dia boleh infak, dia boleh bantu orang. Macam tadi contoh kes Palestin dan sebagainya. Dia boleh bantu, dia keluarkan duit dia. Dia boleh bantu taja anak yatim. Manfaat tu bukan pada diri dia, tapi dia boleh pindahkan manfaat itu kepada orang lain. Sebab itu ulama menyebutkan orang kaya yang bertakwa itu lebih baik daripada orang yang beribadah. Itu dari satu sudut manfaat itu mengalir. Tapi kita tidaklah kata tak payah solat lah lepas ni. Tak. Orang yang kaya tu pun dia solat juga tuan-tuan. Dia bagi baca Quran juga. Tapi dia ada satu kelebihan yang lain yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia. Baik tuan-tuan, sekadar itu saja. Nanti insya-Allah kita akan sambung juga. Kita ada bahagian yang terakhir daripada hadis ini, iaitu bagaimana Nabi SAW nak menceritakan kepada kita, mengkhabarkan kepada kita, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Bagaimana seseorang yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan jalannya untuk masuk ke dalam syurga. Maka ini adalah part di mana menceritakan tentang kelebihan orang yang menuntut ilmu. Jadi saya mohon maaf tuan-tuan sekiranya ada tersilap kata dan tersilap bicara. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni saya, mengampuni kita semua dan juga merahmati kita semua. Dan semoga insya-Allah kita dapat bersama-sama lagi pada majlis yang akan datang untuk kita mendengar dan kita mengambil manfaat daripada hadis Nabi SAW. Sekadar itu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.